والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا من فتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وبعد قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Sejauh kita berbuat bismillah. Kata musannif rahimahullah taala wa amma iftiqaru kulli ma adahu ilaihi jalla wa azza fa huwa yujibu lahu ta'ala al-hayata wa umum al-qudrati wal iradati wal ilma iz law intafa syai'un minha lama amkana an yujada syai'un minal hawadisi fala yaftaqiru ilaihi syai'un kaifa wa huwa alladhi yaftaqiru ilaihi kullu ma siwahu. Hadirin sekalian, syukur limpah kurnia Allah Ta'ala, anugerah dia, tiada bersekutu dengan dia, memberikan anugerah bermacam-macam kat kita seluruh alam ni, alhamdulillah. Dan nikmat besar menyebabkan kita boleh dapat berkongsi dan menggunakan nikmat semua ni. Pasal Allah lah wujud dengan kita, dengan dilahirkan kita daripada mak ayah kita yang mereka pula Islam. Kita pun dapat Islam disebabkan Islamnya mereka, alhamdulillah. Diberi pula lagi nikmat dibesarkan kita dalam satu keadaan mudah untuk menurut suruhan dia, meninggalkan larangan dia yang zahir, yang dengan itu kita boleh berpuasa, solat 5 waktu, jemaah, menutup aurat, belajar mengaji Quran, baca Quran, alhamdulillah. Syukur lagi nikmat besar diberi kepada kita, disedarkan kita kejahilan yang kita ni asal daripada jahil, memang tak ada sebarang ilmu pun, sekalipun kita dibesarkan dalam didikan Islam, katalah gitu, tanpa belajar, khasnya mengenali Allah Ta'ala, mengenali Rasul, mempelajari khasnya pelajaran iman, kita takkan boleh dapat iman. Kerana Islam diwarisi, pelajaran Islam mudah dipelajari, pelajaran Islam dengan tengok orang kita boleh reti. Tapi pelajaran iman dia mesti kena dituntuti. Pula tu mesti dipelajari daripada guru yang hakiki. Mesti mempelajari bagaimana cara untuk mensabitkan iman di hati, supaya iman tu benar-benar adalah iman yang hakiki, yang kita pula sentiasa hidup dalam keadaan mempraktikkan iman dalam seluruh kehidupan kita sehari-hari, yang hati kita tak pernah lekang daripada Allah yang sentiasa diingati. Alhamdulillah, Allah Ta'ala sedarkan kita tentang kepentingan ilmu ini. Dan ilmu iman ni ialah antara ilmu yang paling susah untuk kita nak jumpa guru, nak dapat latihan, tarbiyah, asuhan, agar benar-benar kita beriman. Beriman tu dengan mana hati kita ni sentiasa boleh ingat Allah Ta'ala, sedar ke Allah Ta'ala, hidup hati kita ke Allah Ta'ala, hidup batin kita ke Allah Ta'ala, hati sanubari kita ke Allah Ta'ala. Ilmu ni lah paling susah sekali.
Nak belajar ilmu tajwid pun masih senang lagi. Walaupun tajwid pun ramai orang kita dah gagal lah, walaupun hanya sekadar ilmu tajwid. Ramai orang kita tak boleh baca Quran. Kalau tajwid pun gagal, tuan-tuan bayang tengok, bila lah pula kita pergi belajar ilmu tauhid, lagilah gagal. Pasal CP boleh dibuat begini rasanya. Apabila gagal ilmu tajwid, maka lagi gagallah ilmu tauhid. Kerana kalau dah gagal ilmu tajwid, maka masa bila pula lah kita pergi belajar ilmu tauhid. Pasal orang yang mengaji tajwid pun kadang-kadang tak mengaji ilmu tauhid. Apatah lagi tajwid pun tak mengaji. Memanglah dia takkan mengaji ilmu tauhid. Jadi pahaman dengan Allah Ta'ala ni satu pahaman yang sangat asas. Hanya faham Allah Tuhan kita, tapi tak tahu bagaimana untuk membina iman. Nak belajar ilmu iman, macam mana nak bina iman, macam mana nak jaga iman, macam mana nak hidupkan iman, macam mana nak refreshkan iman, macam mana nak taubat daripada dosa kufur, dosa syirik. Yang kita kena belajar ada makna kufur dan syirik yang disyarah oleh ulama kita, khasnya ulama tauhid, ulama muhakkikin, yang dia lebih mendalam dan lebih halus daripada faham kita yang kita dah dapat, yang dengan tak payah belajar pun. Syirik dengan makna ada Tuhan lain, tak pernah pun kita nak bersyirik macam tu. Nak diengkarkan Allah Ta'ala, kita tak pernah engkar Allah Ta'ala, walaupun Allah Ta'ala kadang-kadang kita tak sembah pun dia, tak ingat pun dia, tak tauhidkan dia. Ada syarahan yang kita kena belajar tu, yang kita kena tuntut ilmu, wajib mengaji, belajar sungguh-sungguh macam mana iman yang benar-benar dituntut kat kita, supaya kita hidup ni betul-betul jadi orang beriman, iman hakiki, iman yang macam mana Allah Ta'ala kendaki, iman yang memang tersentuh di hati sanubari, bukan iman yang kita puas hati dengan definisi daripada kita sendiri. Mudah-mudahan dengan majlis ilmu kita ada ni, dengan bantuan kitab sebagai wasilah untuk kita nak ambil manfaat, nak memahamkan ilmu tauhid ni, Allah Ta'ala lapangkan hati kita, luaskan fikiran kita, mudahkan bagi kita untuk mempelajari, untuk memahami, untuk boleh cerah hati sanubari, memahami ilmu tauhid ni, supaya Allah sentiasa diingati. Allah tempat kita akan semua menjadikan tempat rujukan, dan kita jatuh hati, dan Allah Subhanahu Wa Taala adalah tempat yang sepatutnya kita curahkan cinta sejati, insya-Allah. Sambungan kita muka surat 39, meneruskan huraian yang kedua daripada makna ilah. Dasar kita duk sambung bicara ni, nak menyambung pembahasan uluhiyah yang ada dua makna besar pada uluhiyah ni, iaitulah Allah bila dia ilah. Ambil faham daripada la ilaha illallah, tiadalah ilah melainkan Allah. Allah sahaja ilah, makhluk bukan ilah. Allah saja Tuhan, makhluk bukan Tuhan. Allah saja memiliki sifat uluhiyah, makhluk tak akan sama sekali memiliki sifat uluhiyah. Tu uluhiyah tu apa? Kaedah kita, kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah, Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, tarikh uluhiyah adalah istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu wa muftakirun ilaihi kullu ma adahu. Tak dikatakan ilah, tak dikatakan Tuhan, tak dikatakan ciri Tuhan, mesti dia terhimpun pada dua rangkai kata ini, dua ayat ni. Apa dia? Mestilah Tuhan tak hajat sesuatu, dan Tuhan ni mesti semua makhluk berhajat pada dia. Jadi dah kita belajar lepas, makna yang pertama istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu. Untuk nama Tuhan ni mesti dia tak hajat sesuatu. Jadi bila dia tak hajat sesuatu, ada beberapa ciri yang kita dah belajar lepas. Ada pahaman salah macam mana. Alhamdulillah nisbah baca kitab dah selesai. Ingat tak ingat, faham tak faham, simpan tak simpan, itu satu hal. Itu nak bawa dalam hidup pula.
Yang ni kita nak tengok makna kedua pula, iaitulah makna semua makhluk berhajat ke Allah Ta'ala. Hadirin sekalian, bab makna kedua ni lah saya duk ngaji, Tok Guru duk asuh, bab yang paling susah untuk kita nak bagi hidup dalam hati dan perasaan kita. Susah macam mana? Kita tak rasa berhajat ke Allah Ta'ala. Itu je lah. Dan mesti kita kena belajar ilmu, istilahnya ilmu iman. Macam mana dengan fahamnya ilmu iman itu, dan dengan kita diajar ilmu tersebut, dengan itu kita boleh melatih diri bagaimana sentiasa nak mensuburkan iman kita. Yang tu pun baru ilmu iman, belum dapat iman, hakiki iman lagi, belum lagi. Yang tu baru ilmu iman. Ilmu iman belum selesai kalau ikut apa sebut oleh ulama kat kita. Ilmu iman ni hanya sekadar istilahnya pengetahuan apa yang sepatutnya kita kena faham ke Allah Ta'ala. Sepatutnya iman ni dia bukan ilmu. Iman ni adalah capai, dapat, rasa. Dia ada touching, ada sentuhan di hati. Hati terasa. Hati terasa tu terasa apa? Terasa dengan ilmu yang kita faham siapa Allah Ta'ala, siapa makhluk. Dengan tu hati kita hidup, terasa tu. Macam kita sebut, kita sakit perlu ubat. Katalah kita ada ubat asma habis. Kita dah habis ni, duk cari-cari tak jumpa. Tiba-tiba ada orang beritahu nak ubat ada dekat si A ni. Macam mana perasaan? Oh, muncullah dekat dia. Dia ada perasaan macam tu. Tahu dah. Bila dah tahu, faham apa akan jadi, dia terus rasa lega tu. Pasal kita tahu dah tempat kita nak rojok, tempat kita nak tengok, tempat kita nak pergi cari, tempat kita nak bersandar. Dah ada, dah tahu dah. Tahu kata dia jual, tak apa, kita cari. Jauh pun tak apa, kita pergi. Yang tu kalau bab makhluk, kita memang capai hak tu. Saya nak cerita tu buat apa? Yang tu lah iman yang sepatutnya hidup kita bila sebut Allah. Khasnya atas kita nak sambung ni pada sifat iftiqaru kulli ma adahu ilahi. Selain pada Allah Ta'ala, semuanya sentiasa fakir dan berhajat ke Allah Ta'ala. Sepatutnya bila sebut macam tu, kita ni kalau dah faham betul-betul akidah la ilaha illallah ni, kita memang sentiasa sepatutnya hidup hati rasa fakir dan berhajat ke Allah Ta'ala. Sepatutnya. Tapi kita muhasabah diri, ya tak? Muhasabah diri maksudnya kita kena semak diri kita. Kita ni rasa fakir ke Allah Ta'ala? Ataupun dah rasa kaya? Kaya nak jadi jutawan tu dah lah. Tapi kita kalau semak hati ni, nak rasa keberhajatan kita ke Allah Ta'ala tu. Yang tu yang nak faham tu. Rasa keberhajatan kita ke Allah Ta'ala tu. Sepatutnya yang itulah rasa dan perasaan paling tinggi yang ada pada diri kita berbanding dengan perasaan keberhajatan kepada Maha Allah. Misalnya makan, hajat tak? Kalau lepas isyak ni lagi, lepas ngaji lagi, dah memang tak makan pada tengah hari tadi, macam gagak cari makanan. Cari kita. Kalau kat rumah buah habis dah, balik-balik semua kena sapu habis dah, lauk mak bersih, licin-licau macam mana? Jom pergi kedai. Dia akan ada perasaan tu, ada perasaan mencari dan berhajat tu. Cari tak jumpa, macam mana? Oh, kita nak makan apa lah ni? Tak ada apa lah. Bukan biskut jadi ikut dia. Sapu-sapu kaya ke apa, roti bakar ke apa, pandai kot, tak apa. Buat bilah pengah apa-apa, tepek 2-3 tepek, cicah-cicah dengan gula dengan susu apa jadilah. Dah kedai semua tutup. Contoh. Nak tidur dalam keadaan macam tu tak ada lah. Dah mau baju lagi lah, susu ke, ada oat ke, apalah, contoh-contoh makanan yang
kita duk rasa berhajat ke makanan tu. Tak senang duk kalau tak dapat tu. Bab makhluk, saya bagi contoh ke makhluk tu tuan-tuan, pasal yang tu memang kita duk harian macam tu. Itu contoh makan, contoh duit. Tambah pula anak perlukan duit, isteri perlu duit, katalah itu. Kita pun perlu duit, kita pula rosak masuk bengkel, perlu pula belanja yang agak banyak untuk menyelesaikan keperluan dan hajat kita tu. Bila duit tak ada macam mana, mikir tak? Katalah kereta masuk bengkel nak kena repair dalam 3,000. Duit ada 300 lah. Macam mana? Melenggung nak cari. Nak cari duit mana ni? Nak kerja apa ni? Menebas ke? Hutang ke? Pinjam ke? Ada apa boleh jual? Buah mesti habis dah. Mula apa? Kita akan mencari-cari. Okey, siap. Saya tak cadang nak syarah tu, tapi saya nak cerita perasaan tu. Patutnya ke Allah ni, kita paling besar perasaan rasa berhajat ni ke Allah Ta'ala lah. Cuma kalau semak tu, apa yang kita duk rasa hajat ke Allah Ta'ala lah ni? Kalau lapar duk rasa nak makan. Kalau duit duk rasa berasa nak duit. Tak ada duit, payah nak belanja tu. Kita rasa tu lah besar sekali. Nak rasa hajat ke Allah Ta'ala ni tak ada apa-apa pun. Betul tak saya cakap? Betul tak? Kalau tuan-tuan tak boleh dengar, tak boleh ikut saya kata apa ni, memang tak faham apa. Balik lah. Maksud apa? Maksud ngaji ni dia kena dengar, dia kena faham. Takat nak baca tu, tuan-tuan baca, balik baca lah. Pasal pelajaran ni paling besar, saya punya pengalaman mengaji pun. Mengaji ni paling besar dengar apa orang duk ajar, apa orang duk cakap. Kalau nisbah baca, baik balik cakup buku. Kita tak diajar dengan kaedah mengaji ni, tarbiyah, asuhan dengan baca buku kan. Semua kena pergi sekolah, kena semua dengan guru. Guru cakap, murid kena ambil perhatian. Dengan sebab tu baru baca buku boleh faham sikit ke sana. Baik. Jadi asal saya nak sebut ialah atas nama makhluk, kita ni memang sepatutnya sentiasa berhajat ke Allah Ta'ala. Cuma kat kita ni kalau berhati, bila ditanya kat kita tentang hajat, barulah lagi kita angguk-angguk. Kita mengaku. Tapi sepanjang harian, sepanjang masa, nak rasa pergantungan dan keberhajatan ke Allah Ta'ala, tu semak sendiri lah. Saya kata nafi lagi, tuan-tuan marah pula kan. Tapi boleh semak diri. Saya tak kata tuan-tuan, saya sebut saya lah. Nak ada perasaan rasa berhajat ke Allah Ta'ala tu tak boleh. Melainkan melainkan apa? Kita dah mengaji, Tok Guru biasa duk ajar, dan dia dah bagi huraian kat kita apa dia yang kita nak fikir untuk bina iman, refresh iman. Iman apa? Iman supaya rasa berhajat ke Allah Ta'ala. Kalau tak jadi apa ni? Sebut la ilaha illallah, iman tak tambah apa-apa pun. Nak timbah iman apa? Tak ada apa-apa pun. Macam kayu dengan batu lah. Kalau sebut makan pun, makan lepas ni balik lagi makan cakotiao. Macam tu kan. Cakotiao special. Macam tu. Macam. Berasa macam tu lah. La ilaha illallahnya. Kenapa? Kenapa? Jadi mesti pergi belajar ilmu iman. Jadi kita nak belajar ni, belajar ilmu iman lah. Ilmu nak faham berhajat. Jata sifat dia akan sebut nanti. Saya nak sebut tadi dulu. Saya pun duk syarah selalu dah. Cuma nak bagi hidup dalam hati ni tuan-tuan bukan senang. Apa dia? Sepatutnya kita ni memang berhajat ke Allah Ta'ala. Berhajat tu dengan mana? Kalau tak diberikan perkara ni kat kita, apa yang ada pada kita ni, milik, anak isteri atau benda, kereta, tak guna satu apa pun. Pasal apa? Pasal ada hajat yang lagi sangat besar, memang kita perlu sangat, dan kita kena iman sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh, yakin sungguh-sungguh, pandang sungguh-sungguh, faham sungguh-sungguh,
Memang Allah sajalah yang boleh beri. Tak ada siapa boleh campur tangan memberikan nikmat tu kat kita, melainkan hanya datang daripada Allah Ta'ala. Contoh, kita ada duit 1 juta, boh bila kan, walaupun 1,000 pun nak cari belum tentu ada simpan di rumah kan. Kita ada duit 1 juta, tapi nyawa tak ada, bermanfaat tak duit 1 juta tu? Manfaat tak? Jadi mana besar lagi? Duit 1 juta lah kita hajat, nyawa. Pandai, Alhamdulillah. Siapa boleh lagi nyawa? Rasa tak berhajat kat duit? Soal. Yang ni jawab, bagi faham dengan soalan mau jawab. Rasa tak berhajat, Allah bagi nyawa. Tuan-tuan saya tak tahulah, tuan-tuan iman wali tak apa lah. Yang tu lah ilmu iman tu kan yang nak bagi hidup hati tu. Tak hidup, tak ada tu tak hidup hati ke? Tak hidup, saya jamin tak hidup. Memang tak hidup, pasal ilmu iman ni kena belajar. Ilmu iman ni tak dapat beri, iman ni tak dapat beri. Islam beri, iman tak boleh dapat beri, mesti kena belajar. Tak melalui ilmu ni, boleh kata hampir mustahil untuk hasilkan iman. Ingatlah. Pasal kita tak tahu iman lah. Kalau kata mu beriman dengan Allah Ta'ala, mu beriman apa? Iman kan? Allah Tuhan lah. Tak boleh tu, tak jadi lah. Tak boleh. Iman besar sekali, mesti rasa berhajat, mesti rasa fakir. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Kamu ni fakir ke Allah Ta'ala. Kita tak rasa fakir kat dia, kita duk rasa fakir kat duit. Jadi kita bukan hamba Allah, kita hamba duit. Pasal kita rasa fakir kat duit. Saya bukan nak tuduh-tuduh, tapi saya nak ajar ilmu iman tu. Saja asal saya nak sebut, bagi boleh fikir dulu. Nyawa besar ke, duit besar? Siapa boleh, orang boleh bagi duit kita, betul tak? Majikan boleh tak? Bapak boleh bagi duit tak? Memanglah kadang-kadang kena kerja apa, maksudnya cari sabab-sabab boleh dapat duit, boleh tak? Boleh. Dapat jawatan besar apa sikit, cari sebab, boleh. Yang tu bab duit tu. Tapi kita rasa memang duit ni paling besar. Tapi jangan tak tahu duit dengan nyawa mana besar lagi. Besar tu besar terang mana? Tak ada nyawa tak terpakai duit. Tak ada nyawa tak terpakai bini, walaupun mu ada 4 bini. Sorry tentang bahasa saya tu. Tak ada nyawa ni tak terpakai atas benda mu. Kereta mu ada Rolls Royce pun tak boleh pakai. Nyawa tak ada. Nampak apa? Pak berhajat tak kat nyawa? Siapa boleh bagi nyawa? Ada tak siapa-siapa kongsi? Jawab dah pandai dah, Alhamdulillah. Ilmu dah ada dah. Soal, macam mana nak bagi iman tu? Bagi iman tu. Bila sebut Allah ni macam mana? Allah, kau lah bagi hidup aku. Kalau kau tak bagi hidup aku ni tak guna sekupang pun. Ni jadi bapa, jadi suami, aku jadi mayat kan. Bila mayat ni, memang ni kena nak kambuh aku, ya Allah. Ni sabit mu bagi aku hidup. Sebab itulah ada kemuliaan lagi. Ni boleh mengajar lagi, boleh mengaji lagi. Masih lagi ada isteri yang hormat kat aku, khidmat kat aku. Anak-anak duk banyak rujuk kat aku. Ada orang dalam kampung lagi duk minta bantuan kat aku. Ada orang lagi duk bagi minta pertolongan dan bantuan macam-macam lah. Menaruh harapan kat aku. Aku pun duk bagi pertolongan dekat orang lain. Jadi barulah ada benda lain yang kita boleh bermanfaat, dapat kemuliaan kat situ. Tapi asas dia adalah nyawa. Tiada siapa boleh bagi ni melainkan Allah Ta'ala. Itu ilmu nak ambil tu. Dengar kalau saya sebut gini. Duit, kalau orang bagi 10,000, senyum kan? Tambah pula kita sekarang ni memang nak pakai duit. Dalam keadaan terdesak, tiba-tiba ada orang yang bagi ulus 10,000. Orang macam best tak? Best tak? Sama ada bagi peri ataupun dia bukan bagi peri. Dia beli produk kita. Jual madu misalnya. Selalu madu melonggok-longgok di rumah ni. Tak ada seorang pun teringin. Mai tengok, mai ada orang pergi beli. Dia borong habis semua. Kita jual sebotol apa? 200. Dia kata, saya sanggup beli 300. Saya nak semua. Jangan bagi orang lain lah. Macam? Rasa macam mana? Best tak?
Rasa kaifiat tak? Kaifiat tu maksudnya rasa wow lah. Ada wow effect lah. Wow, wow. Rasa tak? Rasa tak? Oh, tuan-tuan ni batu kan, kayu ni tak ada perasaan langsung. Tapi Allah bagi kita nyawa ni, kita tak ada. Wow, ya Allah, kau bagi nyawa aku. Alhamdulillah. Betul tak saya cakap tu? Soal, ada iman tak ada iman kita? Tak ada iman dia, tak ada iman. Jadi macam mana nak bagi hidup iman? Ilmu iman ni ambil dulu. Ilmu apa? Ilmu rasa berhajat ke Allah Ta'ala. Dah hajat besar sekali. Yang ni saya sebut ni atas sifat mani. Dulu pun saya pernah syarah dah. Atas sifat mani ni kudrat iradat ilmu hayat sama pasal kalam. Paling besar sekali hayat. Tak ada hayat tak boleh pakai. Tak guna kita. Ada kederat pun, ada iradat, ada mendengar, ada melihat. Hayat tak ada. Bila hayat tak ada, nak mendengar apa, nak melihat apa. Hayatlah paling besar sekali. Dan sebelum hayat, apa dia? Wujud ini. Kalau ada duit pun aku tak ada. Aku dah hancur lah jadi tanah lah. Apa kita nak buat duit 1 juta nak buat apa? Tak guna langsung. Ni ada lagi tak? Oh, Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi aku. La ilaha illallah. Aku ni sentiasa berhajat ke Allah Ta'ala. Ni lah makna kedua yang kita nak faham ni. Makna pertama saya tak ulang dah, pasal dah habis lah. Faham tak faham, ingat tak ingat, sedar tak sedar, datang tak datang, hidup tak hidup, faham, reti tak reti, hati datang tak faham, datang tak datang, faham tak faham, murni tak murni, pahaman nak kata Allah ni tak hajat pada sesuatu ni. Dia ni tak hajat tu macam mana? Memang dia tak hajat pasal apa? Dia kidam, dia baqa, dia qaim bi nafsi, dia muqawwimun li ghairi. Dia ni sempurnanya zat dia, sifat dia, afal dia, asar dia. Ada yang kita dah syarah dulu. Ni tak sentuh dah tu. Ni masuk bab kedua lah, bab kita lah. Nak bagi faham macam mana nak bina iman, nak bagi ada perasaan rasa berhajat Allah Ta'ala. Jadi sebelum hayat ni, atas syarahan ulama untuk guru kita, bab apa besar sekali? Bab apa yang lebih awal daripada hayat? Wujud. Kalau pernah dengar lah pelajaran tu, boleh jawab lah soalan tu. Saya dah pernah cerita dah katanya. Betul ya? Saya nak ada nyawa, mesti ada kita dulu lah. Takkan nyawa ada kita tak ada, betul ya? Mesti ada zat kita dulu. Siapa boleh bagi ada zat kita? Mak bapak kita? Mak bapak kita bukan bagi ada kita. Mak bapak kita sabab bagi ada kita. Nabi Muhammad pun bukan bagi ada kita. Dia makhluk juga. Macam mana pun dia ada kedudukan istimewa di sisi Allah Ta'ala. Yang qad ja'akum minallahi nur. Dia nur. Bila nur ni, sepakat ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan nur qad ja'akum nurun minallahi nurun. Nur yang datang kat kamu ni, mengikut ulama ahli sunnah wal jamaah tafsirkan nur tu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nur ni apa? Itulah dipanggil nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang Nabi Muhammad bukan buat kita, tapi kedudukan dia di sisi Allah Ta'ala yang dia sangat mulia. Nisbah dia bagi zahir lahir kat dunia ni wujud, tapi di sisi Allah Ta'ala kedudukan dia ibarat nur. Tanpa dia Allah Ta'ala takkan jadikan langit bumi ni. Nur Muhammad ni apa dia? Roh ke apa tak payah sembang tu. Tapi istilah datang dalam Quran, isyarat pada ayat tu, qad ja'akum minallahi nurun. Nurun. Itu kat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun bukan buat kita. Mak bapak kita bukan buat kita. Makanan bukan buat kita. Minuman bukan buat kita. Ubat bukan buat kita. Tak ada siapa boleh campur tangan mengadakan kita, melainkan Allah wahdahu la syarikalah. He is the one and only. Macam yang ni ilmu iman. Macam mana pun ada apa-apa tersentuh di hati tak? Saya ngaji Tok Guru kata macam ni, nanti saya dulu nak rasa ke Allah Ta'ala tu mungkin jauh sangat, tinggi sangat macam ni. Mak bapak kita ada tak? Kita sekarang kalau saya sebut mak aku, bapak aku, sebut mak nama mak, nama bapak tak? Sebut. Contoh lah kan, nama ayah saya Abdul Rahman, mak saya nama Nur Ain. Ada rasa apa-apa? Memanglah mak bapak kita tak buat kita, tapi dia melahirkan kita, betul tak? Sebab kita lahir ni, ada apa perasaan cetusan aku ni datang pada dia? Kalaulah dia tak ada lahir ke aku ni tak boleh wujud atas muka bumi ni. Ada apa-apa touching nak dalam hati? Ada? Kalau mu dengan mak ayahmu duduk depan mata mu, yang pernah duduk depan mata kita lah kan, sekarang ni kau dah meninggal suku, yang duduk depan mata mu pernah tengok dia besar kamu, dia bela kita daripada kecil,
Kita pun pernah bela anak kita. Kita pernah tahu macam mana lebih kurang dia bela kita dulu. Dia bela kita dengan penuh kasih sayang. Hak tu pun tak ada perasaan cetusan hati sanubari. Kita nak tersentuh dengan mak kita. Nak rasa terhutang budi dengan mak kita, ayah kita. Nak rasa doakan dia, ya Allah, macam mana mereka kasihani aku, kasihanilah mereka. Kalau andainya mereka ni ada tercuai apa, laksanakan perintahmu, baik ibadat ke, solat ke, puasa ke, aurat ke. Ya Allah, kalau mereka ni kena siksa mu, ringankanlah azab tu daripada mereka. Bahkan janganlah siksa mereka sama sekali. Dengar ayat macam tu barulah nak teriak, menangis, sedih. Kalau dah apa tak hidup perasaan, tak ingat langsung mak ayah. Kalau mak ayah kita depan mata yang kita pernah tengok, kita tak ada perasaan. Agak-agak ada tak perasaan kat Nabi Muhammad yang nur tu ada? Ada? Ada ni. Ada tak perasaan ke Allah Ta'ala? Tak pernah tengok pun, tak pernah rasa pun Allah Ta'ala bagi kita ada. Macam? Susah tak sebenarnya nak dapat iman? Boleh tak? Faham tak saya cakap apa? Saya bukan nak menafikan iman tu. Tapi saya nak kata, susah tak susah nak bagi faham Allah ni bagi ada aku. Faham memang anggut dah, betul tak? Allah bagi ada kita, betul tak? Nabi Muhammad bukan bagi ada kita. Mak ayah kita pun bukan bagi ada kita. Betul tak? Betul tak? Ha. Ada perasaan dengan mak ayah dah ada? Tengok ni, mak ayah kalau payah macam ni. Bini tengok bini lu. Tengok bini lu. Bini duk ada lagi pun. Kalau ikut dia dengan kita, siapa lagi kuat kerja? Kita ke dia? Tak tahu. Alah, mahu duk tidur hari-hari. Dia dengan duk basuh kain, dengan lipat baju, dengan duk masak, alam mengembang rumah, tahu macam-macam ni. Tambah anak mengenyuk-mengenyuk kecil-kecil lagi. Dia lah duk urus, kita apa? Ada lah kerja kita, tapi siapa banyak lagi? Ikut kederat siapa kuat? Oh, kederat mengaku kita kuat. Tapi bagi orang lemah buat kerja. Ada tak rasa terhutang budi isteri buat kerja? Ada tak terima kasih lah yang, oh, mau tolong basuh kain? Terima kasih lah yang, oh, mau tolong masak? Terima kasih lah yang tu, sayang lah maksudnya. Ada tak rasa? Tak ada, duk rasa hebat kat aku suami. Kalau aku tak pergi makan, apa mu tak? Ada tak rasa terhutang budi kat isteri ada? Kalau isterimu depan matamu, lah ni dia buat khidmat macam-macam, kita tak boleh nak pandang kebajikan dia. Nak rasa kat mak ayahmu, tak ada lagi. Lagi susah. Lagi mak ayah tak boleh pandang dah pun. Dan memang mengingat tu, menikah sayang kuat kat mak ke sayang kat bini? Jawab malai-malai. Sorry ya, saya punya soalan tu kan. Duk ingat bini ke, duk ingat mak ayah? Mana ingat kuat lagi? Jangan tipu lah, tipu banyak dah. Ingat bini ya tak? Wajib pun jawab itu. Jangan kata boleh. Tak? Tak tahu bila nak jumpa. Tengah tak jumpa pun dia dah kata dah bini. Ya tu. Kalau dah jumpa memang kita boleh tahu bini. Betul. Kita susah payah cari makan bini, tak pernah susah payah nak bagi selera mak ayah kita. Mak ayah kita tak cukup apa-apa, kita tak nak fikir mak ayah kita nak bagi cukup apa dah. Kita duk bagi cukup bini dah. Tambah pula bini pula jenis merengek lah. Abang bila nak beli peti sejuk? Abang bila nak beli mesin basuh? Abang bila nak beli rumah sendiri? Abang bila nak duduk pindah rumah besar sikit? Abang jiran kita duit tak ada tapi kereta besar. Abang ni kereta baru. Abang memang ada TV. Abang memang ada Astro. Kan? Oh, kita melompat. Itu bini tu. Kalau mak kita kalau dia sebut sesuatu, ada tak melompat itu? Kita buat, oh gula tak ada ni, gila beli isak, ambil duit ni. Saya kalau ada suara, saya tak minta macam tu. Pandai, faham tu mujur. Saya tak larat. Macam ni saya tak pakai tenaga banyak tu. Saya memang badan tak larat sikit. Mak kita ni, dia bukan bagi minta duit dah. Dia nak minta khidmat sikit Awak, oh ni gula tak ada, ni tepung tak ada. Macam mana? Agak-agak buat dengan kasih sayang ke? Buat macam mana? Tapi bini abang, peti sejuk bila nak beli ni kita duk beli barang sehari-hari, nak pergi ke negeri, nak pergi
Market apa susah bang, ada peti sejuk boleh bawa peti. Bila-bila nak masak, ambil buka, ambil sereh. Seminggu punya tak payah duk pergi hari-hari ya market dah. Jimat belanja baru. Jangan. Cari puluh lah peti sejuk lah, apalah. Tapi kalau mak kita suruh, dia bukan kata apa. Dia buat apa? Dia bagi duit lah. Ambil ni, tolong beli sat lah. Ni lampir adikmu. Lampir lah. Pamper dah habis. Tu pamper tu pergi buang sat. Lepas tu mu tolong tak nak nasi sat dah. Macam-macam air. Beras 5, air 9. Contoh. Tolong sat. Mak tak agak ni. Agak-agak buat dengan masa muka kan, mana muka macam mana? Saya nak cerita ni pasal apa kan? Saya nak cerita macam mana nak bina iman tu. Kita nak bagi kat bini ada perasaan sayang kat dia, terima kasih kat dia. Adalah dibuat benda yang lebih kurang tu, kita pejam mata pasal apa? Banyak benda yang kita tak boleh buat, dia dah buat. Pejam mata sudah lah. Mak kita memang ada benda kena ni, kita minta dia tak bagi. Tapi dia bela kita daripada kecil dulu, pejam mata sudah lah, nak sebut itu lah. Kita dah fikir macam tu, tambah fikir kawan telah, Allah apa dia tak bagi kat dia. Kan? Yang tu dia punya kaifiat nak datangkan ilmu iman, macam mana nak boleh hidupkan perasaan kita ke orang Ta'ala rasa berhajat. Saya nak syarah tu, nak rasa berhajat ke orang Ta'ala, supaya kita rasa, ya Allah, kalau mu tak beri kat aku, tak ada lah deh, tak ada apa lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau mu tak bagi ada aku tak menafat apa-apa, harta benda, anak isteri, duit RM1 aku ni. La ilaha illallah. Tu fikiri, kalau mu tak ada bagi ada pun, jadi batu kayu, jadi mayat yang tak hidup, tak menafat juga. Mu bagi nyawa lagi kat aku, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kena duduk melengung, pakai semua ilmu tu, mu zikir, fikir ke orang salah, baru boleh jadi iman. Tak ada ilmu tu, kalau duk la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, agak iman tambah tak? Dah ni, mustahil tambah. Dengar saya semua, mustahil tambah. Ini bukan ayat saya kan, tutup guru semua kata itu, ulama kita semua gitu, mustahil tambah, mustahil tambah, mustahil tambah, mustahil tambah. Takkan ada apa-apa. Saya bang, mu hanya mulut La ilaha illallah, la ilaha illallah, tak jadi apa? Tak jadi apa? Dia boleh jadi ni bila la ilaha illallah, Allah ni ilah. Pasal apa dia ilah? Dia tak hajat satu, aku berhajat kat dia. Walaupun tu tak sebut sekali la ilaha illallah, tapi fikir, aku berhajat kat dia. Hajat apa besar ni? Dia bagi jadi aku asal imani je. Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ni dah besar dah, sampai nak mampu balik dah. Ya Allah, aku tak sedar lagi kamu. Astagfirullah Rabbi, ya Allah ampunkanlah aku tak pernah rasa mu bagi ada aku. Ni dah tua-tua ni mengaji pun nak kerti. Saya sebut saya tu, saya kata tuan-tuan ni, sorry. Kalau kena kat tuan-tuan tu mujur Ya Allah, ni dah tua ni baru ingat kamu. Ya Allah, tu pun ni mujur lah mengaji. Kalau tak mengaji, kalau tak ingat tu lah. Duk sebut nama mu, la ilaha illallah, dan dengar Allahu Akbar. Aku nak rasa mu hebat ni ke mana pun aku tak kerti. Mujur lah, ni ada orang duk ajar, duk bagi tahu aku macam mana nak bagi hidup iman ni. Ya Allah, tu pun sak hidup tak mampu, sak hidup tak mampu, sak hidup tak mampu, sak sedar sak tak sedar. Banyaknya tak sedar. Ya Allah, la ilaha illallah, Allah. Kalau mu tak hidup aku, tak ada lah aku. Alhamdulillah ni hidup ni, alhamdulillah, alhamdulillah. Duk itu fikir la ilaha illallah, Allah. Dia kena bela, didik, pupuk, ajar, asuh. Soal 10 kali cukup tak? Itu 10 kali saya cakap tu macam tu. Kalau macam ni, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 10,000 kali tak jadi apa. Yang ni yang isyarat ulama-ulama kita, dia kata apa? Tafakkuru sa'atin, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Kita tafakkur sesaat lebih baik daripada ibadat setahun.
Mu duk zikir setahun. Bukan. La ilaha illallah. Sejam tak? Setahun mu zikir. Zikir, buah bila contoh zikir tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tukut laju, slow sikit. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak lagu ya, tak ada apa-apa. Kosong. Setahun. Duk ni, ya Allah, mu bagi ada aku berhajat kamu. Mu lah bagi ada aku asal tak ada. Allah. Tuan-tuan, setahun dua hak ni mahal lagi. Setahun tu tak pakai langsung. Itu kalau duduk saat 2 saat, 10 saat, 30 saat. Terus saya tanya 10 kali cukup tak? Oh, hati mati lama dah. Itu banyak nak kena sebut. Kena macam tu. Duduk tu la ilaha. Sampai orang tengok kita ada melengung kata dia. Aku tengok mu kerut dahi. Tak biasa tengok mu kerut dahi sampai tengah tu lah. Dulu tak biasa tengok pun. Nu tengok dia kerut dahi. Buat apa tu? Duk mikir hal aku. Dulu aku duk mikir hal aku agak. Duk mikir apa? Ni kena nak pergi jadi kaya ni. Dulu aku mikir gitu. Dan ni aku tak fikir hal tu lah. Aku duk fikir iman lah ni. Macam mana? Allah duk bagi aku hidup aku banyak dah. Aku duk fikir nak hidup lagi. Padahal dia duk bagi nikmat macam-macam ni. Aku tak pernah rasa dia bagi pun. Nak terima kasih jauh sekali. Nak bagi rasa aku berhajat kat dia. Kalau dia tak bagi kat aku, tak ada apalah aku ni. Hak tu pun aku tak kerti lagi. Tak boleh lagi ni. Ini aku duk risau ni. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tu nak lagi dapat tu. Kita mengaji nak lagi dapat tu. Kalau takat baca tu, tentang baca. Yang ni ada sifat apa? Yang ni ada 9 lagi yang lazim pada dia. Ambil faham ada la ilaha illallah ni. Kedua. Yang tu semua terkandung dalam muftaqirun ilahi kullu ma'adahu. Boleh baca itu ke susah. Nak tuan baca pun baca siap habis. Tapi nak bagi hati tu nak boleh hidup tu tuan kena dengar, ambil faham. Fikir. Boleh proses. Tak jumpa saya pun tuan duduk seorang-seorang tuan boleh fikir. Yang mahal tu apa? Tuan boleh faham, tuan boleh duduk mikir, tuan boleh bina iman. Tapi kalau duduk ilmu aja ada, tak boleh duduk tak? Maksudnya nafsu kuat. Syaitan kuat. Dan jangan tak tahu, syaitan paling dia tak suka mu pergi buat kerja ni. Cari makan, dia tak ada heran lah. Orang pergi cari banyak-banyak air. Sampai lupa mayang, cari. Mu menegak lah sampai maghrib ke mana, isyak ke mana. Pergi lah, menegak lah mu, pergi lah mu. Mu nak belah lembu, ambil belah lembu sampai mu jadi lembu lah, ambil. Tu ada syaitan ni tak takut langsung. Tapi duk ngaji ni, duk dengar ni macam ni, macam ni dapat iman dia bagi jadi. Tu dia lawan kamu. Syaitan memang dia lawan tu. Kalau boleh kita tak lah ustaz ni lah sembang itu belah mau balik rumah. Dia berjaya lah. Dia dah berjaya. Duk dengar pula, dengar. Untuk dengar macam mana? Dengar balik-balik tak buat apa. Dia paling suka tak buat apa tu. Dia paling suka tak buat apa tu. Kena buat sesuatu. Duk pimai duk tantu, duk ulang alik duk macam tu. Apa perbuatan pun tak buat. Homework tu tak buat apa pun. Nak pandai bila? Bila nak ada iman. Ilmu iman dah mengaji dah. Tapi tak buat. Dan kena faham juga tu satu step lagi apa dia. Dah ada ilmu, dah ada faham. Kadang-kadang kita nak buat sendiri susah. Perlu bimbingan. Perlu lah duduk dalam satu majlis. Kalau tak boleh zikir seorang-seorang, kena duduk dalam zikir yang ramai. Kena. Dengan cara berfikir yang sama. Tok guru pun yang sama macam tu. Latihan pun yang sama. Cara pun yang sama. Dan memang perjalanan pun betul mengikut macam mana tertib ulama-ulama kita dah ajar, ambil pada semua keluaran hadis. Macam ni kaifiat dia, macam ni cara dia. Kenal lah. Sebab apa? Buat seorang-seorang tak mampu. Buat seorang-seorang tak larat. Buat seorang-seorang malas, nafsu kuat. Buat seorang-seorang tidur. Macam mana supaya tak tidur? Buat amal-amal. Buat sungguh-sungguh. Waktu sebelum nak zikir, cerita dulu. Bangkitkan semangat dulu. Sedarkan dulu fikiran. Waraskan dulu cara berfikir kita. Boleh kita fokuskan tumpuan kita ke Allah Ta'ala tu. Nak zikir pun dia ajar. Zikir ni eksui. Tumpu sungguh. Allah ni la ilah. Allah ni lah penunai hajat kita. Kita semua berhajat pada dia. Rasa sungguh berhajat pada dia. Zat kita berhajat ke dia. Dia bagi hadiah kita.
Sifat kita berhajat ke dia. Perbuatan kita berhajat ke dia. Dia tak bagi kita daya mampu, kita tak ada kuasa apa dia, tak ada kederat apa dia. Nak bercakap tak boleh, nak dengar tak boleh. Ni apa yang kita milik ni, semua milik dia, dia yang bagi. Semua ni kita pegang sebagai pemegang amanah je. Hadirkan semua tu. Zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hadirkan semua tu. Tauhid dengan Allah Ta'ala tu. Kena ada latihannya tu. Kau tak payah buat sendiri. Silakan. Pasal ilmu dah ada. Yang ni lah dipanggil ilmu iman. Dan macam mana nak amal nak hasilkan iman. Ilmu ni pun tak ada orang ajar kan. Berani saya kata macam tu. Tak ada orang ajar. Tuan-tuan cari lah. Saya bukan nak kata saya seorang yang ajar. Ada orang ajar lagi. Tapi nak cari tu payahlah. Payahlah. Kalau ajar pun kadang-kadang merapu. Apa saya nak sebut ni? Nak ajar, yang ni kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah kita, yang ikut Imam Sanusi ni, nak ambil faham kata, kita ni bukan ilah, kita bukan Tuhan, kita makhluk. Bila makhluk ni, kita mestilah hadirkan rasa berhajat. Itulah pelajaran yang nak sebut tu. Jadi, bila kita faham, kita ni berhajat pada Allah Ta'ala, kat kita tu rasa berhajat, jadi berhajat pun hanya ke Allah Ta'ala. Tak hajat pada selain pada Allah Ta'ala. Pasal apa? Pasal ke Allah Ta'ala ni ada sifat-sifat, antaranya kita dah belajar dulu. Yang ni pula sifat mutlak hak dia. Makhluk takkan ada sifat ni sama sekali. Dengan ada sifat ni lah menyebabkan mutlaknya rasa hajat kita pada dia. Tiada siapa boleh menunaikan hajatku melainkan Allah. Dan aku ni memang tak boleh rasa berhajat melainkan hanya pada Allah. Kalau aku rasa berhajat pada selain pada Allah Ta'ala, nama dia syirik satu. Tu nama istilah. Bahasa mudah sebut. Kalau duk rasa berhajat pada selain pada Allah Ta'ala, bodoh. Maksudnya apa? Maksudnya makhluk. Makhluk tetap makhluk. Makhluk ni pun dia berhajat kat kita, kita berhajat kat dia. Kita duk rasa berhajat kat dia. Tak kena. Perasaan berhajat mesti ke Allah Ta'ala. Makhluk ambil atas jalan sabab. Ya, makhluk tetap makhluk. Lapar mau pergi makan. Dahaga mau minum air. Makannya Allah bagi hilang dahaga aku. Makannya Allah bagi makan aku. Makannya Allah bagi rezeki aku. Ni tauhid, ni tauhid, ni iman. Yang ni iman. Yang ni iman. Baik. Jadi kata dia, ada pun erti berhajat tiap-tiap sesuatu yang lain kepada Allah Azza wa Jalla, maka ianya faham kata kita ni fakir, semua makhluk ni fakir ke Allah Ta'ala, berhajat ke Allah Ta'ala. Ianya mewajibkan bagi Allah Ta'ala sifat hidup. Apa yang menyebabkan kita fakir ke Allah Ta'ala? Pasal Allah hidup. Kalau dia mati macam mana? Tak ada hajat kita, dia mati. Baik. Bagi faham tak hidup. Siapa yang hidup? Allah. Ada tak selain pada Allah Ta'ala yang hakiki hidup macam Allah Ta'ala? Ada. Alhamdulillah, kita dah ngaji tauhid lama dah. Kalau tuan-tuan faham, Allah pun hidup, makhluk pun hidup. Makhluk pun ada hidup cara dia, Allah ada hidup cara dia. Masing-masing letak sama hidup. Tuan-tuan tak faham lagi tauhid rupanya. Yang hidup hakiki, yang memang hidup hanya Allah Ta'ala. Makhluk ni bukan hidup, makhluk asal tak ada, makhluk asal mayat. Yang bagi hidup Allah Ta'ala. Makhluk bukan hidup. Saya dah bagi bahasa tu rasanya. Makhluk ni dihidupkan. Kita bukan hidup. Kita Allah bagi hidup. Kita bukan hidup. Bagi faham dengan faham macam tu, barulah kita akan rasa berhajat Allah Ta'ala. Kalau dia kata aku hidup, bukanlah perkataan tu haram nak sebut tak, tapi kita sebut aku hidup, dia menghilangkan dan melenyapkan rasa berhajat Allah Ta'ala. Kat tuan-tuan saya tak tahu, saya sebut nisbah saya mengaji pun ada tok guru asuh dengan bahasa macam ni. Bagi rasa Allah saja hidup, aku ni macam mana? Mayit. Aku ni mayat. Ni hidupnya Allah yang bagi aku nyawa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baru sebut alhamdulillah tu rasa dia bagi kat aku. Bedak tak mahu dia. Inilah jalan nak mencetus iman, membina iman. Tuan-tuan buat tu hari-hari, masya-Allah. Pula tu dia bukan nak seronok aku buat dah. Aku duk rasa Allah Taala bagi hidup aku. Bukan nak cerita ke orang, tapi nak kena hidup sungguh dalam hati ni.
Sentiasa duk tawajuh, rasa Allah bagi hidup aku. Nak sebut banyak-banyak, aku banyak sangat. Tu pun padan dah untuk kita nak bawa mula nak berjalan ke orang Taala. Baik, satu hidup. Jadi kalau ikut senarai ini dengan apa angka yang kita pernah sebut itu, kalau istighna ada 11, iftiqar berapa? 9 kan. Daripada sifat 20 tu ada 9. Baik, satu hidup. Yang ni nak ambil ilmu tu, sepeh saya dah bagi. Cara kaifiat saya dah tunjuk. Betul nak pergi ambil pada sifat 20 tu, apa dia nak bagi hadir untuk fikir yang kita ada tafakkur, nak bawa fikir ke Allah Taala walaupun sesaat. Kalau saat pun boleh ada kesan, kalau sejam, mudah-mudahan Allah Taala mudahkan kita untuk buat tafakkur tu. Kata dia, pertama sifat hidup. Satu, kita berhajat kat dia, pasal dia hidup, kita mati. Kita berhajat dia bagi nyawa kita. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nak rasa berhajat. Tu duk hidup ni, duk rasa hidup ni macam mana? Bagi rasa Allah bagi hidup. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dia yang ahyani ba'da ma amatani. Dia yang ahyani hatta fi sa'atil an. Dia yang duk bagi nyawa aku sampai kepada waktu ni. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lagi. Dan umum sifat kuasa. Kuasa Allah, kuasa. Satu, kita hajat kat dia. Makhluk apa? Makhluk lemah. Siapa lemah? Aku pun lemah. Kita kalau demam, boleh tak kita bagi baik dari kita sendiri? Boleh tak? Kena ubat juga tak? Ubat pun makhluk. Kita pun makhluk. Jadi siapa lagi sembuh? Allah. Tapi kena makan ubat tak? Kena. Betul nak bagi faham, kita berhajat kat siapa? Kat ubat ke kat Allah? Ajak kat Allah. Ubat ni sebab makanlah ubat. Tapi hati nak minta sembuh siapa? Allah. Ya Allah, aku makanlah ubat ni, makan ni, lega. Macam mana? Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Makan ubat ni, makan lagi. Walaupun dah beradat, makan jadi baik. Nak tukar akidah pergi kat makhluk, dak sekali. Pasal makhluk lemah. Yang kuasa hanya Allah Ta'ala. Allah saja kudrat. Makhluk semua lemah. Makhluk semua ajiz, lemah. Ni nampak kederat, Allah yang bagi kederat. Makhluk ni semua dia tak akidah. La haula wala quwata illa billah. Allah yang bagi daya upaya kita. Kita ni semua lemah. Untuk hajat besar kita siapa? Allah. Dua. Lagi. Berkehendak. Seluruhnya berkehendak. Allah saja ada iradah. Kita tak ada iradah apa dah. Ni boleh ada iradah nak cari dia, nak pergi belajar dia, nak mengaji dia, nak kenal dia, nak faham dia. Siapa bagi? Allah yang bagi. Dia bagi iradah. Cari makan, cari duit, cari tempat tinggal, cari harta. Siapa bagi? La ilaha illallah. Walaupun ada iradah macam tu, kita tahu apa yang keperluan-keperluan kita. Tapi pandang Allah yang bagi iradah, kederat nak bagi kehendak, ada perasaan macam ni tu, persediaan macam ni. Allah yang bagi dan dia yang ilhamkan semua kehendak tu kat kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tu iradah. Ilmu. Allah ada ilmu, kita jahil. Kita berhajat pada dia untuk bagi kita ilmu. Alat ilmu, akal. Dia yang bagi kita akal, dia yang bagi kita faham ni mak, ni bapak, ni isteri, ni anak, ni baik, ni munafaat, ni mudarat, ni bagus, ni reti, ni faham, ni elok, ni tak elok, ni ahli sunnah, ni wahabi, ni syiah. Mujurlah aku tak ikut tu. Ni taat, ni dahaka. Dia bagi pula kita cenderung ikut kebajikan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Memang hajat sangatlah kepada ilmu salah. Kalau dia tak bagi kita kenal mana wahabi, mana gila babi, kita ikut habis-habis lah. Dia tak bagi kita kena hidayat dengan mana sesat, kita sesat habis dah. Dia tak bagi kita dengar kepentingan ilmu dengan jahil, kita angkat sonok dengan jahil. Mujurlah, dia tak bagi aku jadi jahil, dia bagi aku ilmu, dia bagi aku faham ke dia. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tu nak bagi hidup perasaan tu. Ilmu lagi disebut tu 4 dah. Hayat, kudrat, iradah, ilmu 4. Kerana kalau tidak ada suatu daripadanya, nescaya tidak mungkin dapat diwujudkan suatu daripada segala yang baru. Allah kalau dia tak ada hayat, ilmu, kudrat, iradat, mana ada makhluk. Jadi ada makhluk pasal apa? Pasal dia ada tu. Dan kita pula memang berhajat pasal apa? Kau Allah, pasal Allah lah hayat, ilmu, iradat, kudrat. Kita sebut terbalik, kudrat, iradat, ilmu, hayat, semua Allah Ta'ala. Kita ni lemah, berhajat ke dia. Kita tak ada kehendak, dia yang bagi kita kehendak. Kita tak ada ilmu, la ilma lana illa ma'alam tanah. Dia yang bagi kita pandai dan mengenal sesuatu. Alhamdulillah. Kita ni mayat, dia yang bagi kita hidup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berhajat hanya kat dia. Ni
hidup, makan, ni sabab hidup. Ilmu mengaji, ni sabab ilmu. Kehendak, usaha, pergi belajar, ngaji, faham yang ni, kena buh belajar macam ni. Yang ni, ini sabab iradah. Kederat. Makan hang ni, makan hang ni, jadi kedua, jadi sihat, jadi muda, awet muda, jadi kederat macam orang, umur 20 tahun, 30 tahun. Contoh. Ni apa? Ni sabab kudrat. Bagi kudrat siapa? Muak balik. La ilaha illallah. Allah ilah, makhluk bukan ilah. Makhluk ni sabab, makhluk tetap makhluk. Takkan gadaikan akidah pergi ke makhluk sama sekali. Akidah mesti Allah adalah dia rujuk. La ilaha illallah. Allah ilah. Betul. Betul. Saya nak tanya lagi. Kena mengaji tak ilmu macam ni? Kau tak payah mengaji. Tuan-tuan, saya sebut kat saya dah mengaji pun bodoh lagi kan. Ya. Tuan-tuan tak apalah, semua terpelajar, semua orang lulusan universiti, semua PhD. Semua keturunan wali-wali. Tak payah mengaji apa dah. Semua beranak-beranak pun semua jadi wali lah kan. Saya mengaji kena sepak, kena sekeh, kena suku, kena leku. Duk bodoh lagi. Lembab ni. Semua bab ni saya ngajar boleh ajar tuan-tuan. Tapi kat saya pun duk lembab lagi. Duk latih pun tak bersungguh lagi. Ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ilmu ada, apa nak buat tu. Nafsu pun kuat. Apa syaitan dah diajar pula tu macam mana nak bertarung dengan syaitan, nak lawan syaitan, nak dapat macam mana protection daripada syaitan, tak boleh ganggu kita. Dia ajar dah tapi duk malas lagi, nafsu kuat lagi. Nafsu syaitan ni bukan senang nak lawan dia. Elok ayat tu tuan-tuan, saya tak tahu lah. Nafsu syaitan ni bukan senang nak lawan dia. Kalau senang lawan dia malam ni tuan-tuan jadi wali lah. Tuan-tuan jentik nafsu syaitan tu. Okey, aku tak ingin lah kamu. Aku kenal Allah Taala orang ni. Mungkin kena usik aku lah. Boleh lah tu? Boleh, silakan. Saya dah sebut, saya dah mengajar, dia pun duk bodoh lagi. Duk ngaji lagi. Ni panjang umur pergi bulan 11 ni, hujung bulan 11, 12 ni. Kalau tak ada nak tu bulan Ramadan memang duk pergi. Memang nak kena pergi. Pasal apa? Nak kena recah balik. Dapat kursus sebulan penuh. Buat apa ni? Dapat latihan. Supaya apa? Bukan senang tu tak nak latih batin ni, nak bagi hati ni sentiasa boleh tawajuh Allah Taala. Sangat susah, sangat berat. Jadi alasan dia kenapa ada 4 ni? Kalau tak ada 4 ni, mana ada diwujudkan suatu daripada yang baru ni. Maka ketika itu tiadalah berhajat suatu kepadanya. Kalau dia tak ada 4 ni, makhluk takkan hajat ke Allah Taala. Bagaimana mungkin sedangkan dia Allah Ta'ala ni adalah zat yang berhajat kepadanya tiap satu yang lain. Kita dah faham Allah ilah. Mana boleh dia kita tak hajat ke dia? Memang berhajat. Bila berhajat, apa sifat yang mesti ada pada dia? Dia mesti kudrat, iradat, ilmu, hayat. 4. Nisbah angka kita sebut bagi saja. Apa dia? Kudrat, iradat, ilmu, hayat. Pasal ada 9 dalam ni. Dah kudrat, iradat, ilmu, hayat. Tentulah kaunuhu qadiran, muridan, aliman, hayan. 8. Antara yang termasuk juga ke depan ni. Apa dia? Sebut lagi. Nak bagi angka 9 tu lagi betul. Wahdaniyah. Ni satu. Allah Ta'ala asa. Yang ilah ni berapa? 1. Jadi bila dia 1, kita nak hajat kat siapa lagi? Hajat kat ilah je lah. Makhluk bukan ilah. Ilah ada berapa? 1. Ilah sudut mana? Zat, sifat, apaan, asal. Okay, lalu saya pernah sebut kat tuan-tuan. Faham tak faham, kerti tak kerti, boleh tak boleh, ingat tak ingat, lain hal. Tapi saya sebutlah sekali lalu. Jadi Allah ni, pasal apa kita berhajat pada dia? Pasal dia satu je ilah. Makhluk bukan ilah. Makhluk ni kita berhajat atas nama berhajat makhluk atas jalan sabab. Tapi makhluk, kalau contoh ubat, kita makan ubat, kita kena buat ubat, kita kena baju ubat, kita kena cari ubat, kita kena proses ubat. Nasi, kita tanam nasi, kita tanam pokok padi, kita kena tuai, kita kena buah air, kita kena rebus, kita kena masak. Baru boleh makan nasi. Dia buat hajat kat kita, kita buat hajat kat dia. Mana boleh dia jadi Tuhan? Tu ilmu berhujah, ilmu nak faham. Bila dia tak boleh jadi Tuhan, mesti ada Tuhan. Tuhan bukan nasi. Tuhan bukan ubat. Tuhan bukan doktor. Tuhan bukan matahari. Tuhan bukan bulan. Tuhan ni mesti yang tak hajat pada satu. Tapi makhluk semua berhajat pada dia. Siapa dia lagi? Allah lah. Wahdahu la syarikalah. Mana ada had lain? Allah saja. Bila Allah saja, wahdaniyah. Tu 8 tadi. Kudrat, iradat, ilmu, hayat. Qawnuhu qadira murida aliman hayyan. Lepas tu, wahdaniyah 9.
Memang lengkap kat dia segala sifat yang memang melayakkan untuk kita ni mesti rasa fakir, tamam fakir. Rasa fakir sepakir-fakirnya kat dia. La ilaha illallah. Kau lah satu-satunya Tuhan ya Allah. Lain semua ni makhluk. Makhluk mana boleh tunai hajat? Aku ambil makhluk ni semua atas jalan sabab bagi tunai hajat ni kau, dan kau lah sebenarnya menentukan apa kat aku. Nampak je lalu aku dan kat makhluk, tapi sebenarnya engkau ya Allah. La ilaha illallah. Yang tu kena ngaji suku pula. Nak faham tu. Nak munajat macam tu, nak faham macam tu, nak keluar ayat macam tu, nak faham macam tu, insya-Allah. Lagi rajin, kita duk ada hubungan dengan Allah Taala, duk sentiasa istilah tafakur, memahamkan apa yang kita duk belajar ni, nak faham istighna fakir kita ke Allah Taala ni. Lagi Allah Taala akan lembutkan hati sanubari kita untuk tawajuh ke dia, ingat ke dia, tauhid ke dia. 24 jam nanti Allah ni tak mungkin kita lupa. Memang tak boleh lupa. Pasal apa? Kita duk hidup. Selagi duk hidup mana boleh lupa dia? Pasal dia yang bagi kita hidup. Dia yang hidup, kita dia bagi hidup, takkan kita lupa dia. Kalau kita ni duk mak ayah kita belah lagi, boleh lupa dah mak ayah. Katalah kita sampai lah ni mak ayah kita duk pergi makan lagi. Dia lah bagi duit, bagi anak bini kita ada, tapi dia lah nak bagi duit. Dia lah bagi ni, pakaian pun dia beli. Macam mana? Duk ingat dah mak ayah. Pergi mana pun ingat mak ayah. Pergi KL pun mak ayah aku bagi duit ni. Kereta pun dia bagi si minyak ni. Tol ni dia bagi bayar ni. Ingat dah mak ayah. Duit tak ada sangkut kan, kereta rosak macam mana? Halo, mak. Ni, kereta rosak lah. Mana? Ni dekat Rawang ni, rosak. Ni nak buat macam mana? Tak apa. Duit dah lah. Tak ada. Untuk macam mana? Apa dekat ada? Minta bantuan kat dia. Itu mak ayah makhluk. Sabab ayah makhluk lagi. Allah, bila dia tak pernah bagi bantuan kat kita, bagi anugerah kat kita. Mata ada, kepala ada, otak ada, kederat ada, mendengar ada, melihat ada, harta benda ada, matahari ada, bulan ada, bumi ada, langit ada, kawan-kawan ada, kenderaan ada, semua ada. Kita boleh lupa kat dia. La ilaha illallah. Sedangkan dia satu-satunya ilah. Lain ni semua bukan ilah, semua makhluk. Allah satu ya ilah. Nak cerita apa? Wahdaniyah. Yang tu yang dia kata, kita baca perhabis satu tu, kata dia, wa yu'khadhu lahu ta'ala aidan al-wahdaniyatu iz law kana ma'ahu sadin fil uluhiyyati lama iftaqara ilaihi syai'un liluzumi ajzihi ma hina izin kaifa wa huwa alladhi yaftaqiru ilaihi kullu ma siwahu. Terjemah, kata dia dalam perkataan berhajat tiap-tiap sesuatu yang lain kepada Allah Ta'ala ni, dia juga bila sebut kata kita ni fakir ke Allah Ta'ala, kita ni muftaqirun ilaihi kullu ma adahu, dia mewajibkan, memestikan, melazimkan mesti ke Allah Ta'ala ni ada sifat asa apa? Asa dia dengan sifat ketuhanan dia. Itu Allah ni dia tafarrada bi uluhiyatihi. Allah ni dia bertunggalan dengan sifat uluhiyah dia. Wahdahu la syarikalah. Makhluk takkan boleh berkongsi dengan Allah Ta'ala sifat uluhiyah dia sama sekali. Sifat ketuhanan dia tak mana? Wujud dia wujud zati, hakiki, wajibul wujud. Sifat dia kamil, dia hayat, kita mayat. Bab iradat, bab kedarat, macam mana? Bab af'al, dia sajalah. Wa annal quwwata lillahi jami'a. Kita lemah, kita la haula wala quwwata illa billah. Allah bab asar, dia saja milik, lahu mulkus samawati wal ard. Kita ni apa? Tak ada milik apa-apa, kita muhtaj, fakir, mamluk. Kita ni semua di bawah tasarruf dan pentadbiran Allah Ta'ala. Tak campur tangan sekali. Tak campur tangan sama sekali bab pengurusan. Allah ni wahdaniyah kat dia, zat, sifat, afal, asar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang tu semua tulis dalam kitab, terjemah sikit ya. Ada saya duk sebut tu semua syarahan yang saya dah ajar kat tuan-tuan sebelum ni. Jadi kalau ada sertanya Allah Ta'ala ni, yang kedua, kalau ada Tuhan satu lagi, pakat hajat Tuhan A satu, Tuhan B satu, jadi tak semua hajat ke dia lah. Dengan makna lain, kalau ada ilah A satu, ilah B satu, ilah langit satu, ilah bumi satu, macam mana? Makhluk bagi dua lah. Adakah ilah A, ilah B? Subhanallah. Ilah ni Allah saja. La ilaha illallah. Allah saja ilah. Semua makhluk ni tak panggil ilah ni. Nama apa makhluk? Mana nak bagi ilah? Ilah ni Allah. La ilaha illallah tu Allah ilah. Makhluk bukan ilah. Allah Tuhan, makhluk bukan Tuhan. Allah ni bersifat uluhiyah, makhluk tak sifat uluhiyah. Bila makhluk tak sifat uluhiyah,
Makhluk ni takkan ada apa kudrat iradat ilmu hayat, takkan ada. Makhluk ni pula dalam banyak-banyak ni, kita zat sifat afal asar kita takkan macam mana uluhiyahnya Allah Ta'ala. Ya Allah ni zat hakiki wujud, sedia wujud. Dia kidam satu lah, hayat satu lah. Ada kuwah, wa annal quwwata lillahi jami'a. Allah kuwah yang sahibul kuwah satu lah, milik yang malikul muluk satu lah. Tu adanya dia dalam empat cara tu, dalam empat skop tu. Tauhid kita kat dia, mana ada tempat yang kita nak rujuk selain pada dia. Jadi kalau ada dua, nescaya tidak berhajat kepadanya barang sesuatu pun kalau ada dua. Pasal apa? Kerana tetapnya sifat lemah kedua-duanya. Kalau ada dua kita tak pakai. Pasal apa? Kita serupa. Aku ajak kamu, mu ajak kamu. Dia akan jadi macam kita dengan nasi ni. Tapi kita dengan nasi, kita tak ada perasaan nasi. Silap sebut. Kita ada perasaan, nasi tak ada perasaan. Tapi kita ada perasaan hajatkan nasi. Betul tak? Betul tak? Nasi ada tak rasa perasaan kat kita? Tak ada langsung, betul tak? Siapa bodoh lagi? Kita akan nasi. Tuan-tuan, tu ayat-ayat nak bagi tunjuk bodoh kita. Bagi fikir itu ya, view untuk fikir kan. Kita ni berhajat tak kat duit? Memang ada perasaan berhajat kat duit, betul tak? Tapi duit berhajat tak sebenarnya kat kita? Kita kena cetak dah. Kita kena persahkan dia, perlakukan dia dengan nilai tak? Kena. Dah ada apa kena simpan tak? Kalau tak ada kena cari tak? Dia hajat tak kat kita? Dia ada kat kita, kita kena simpan tak? Dia perlu tak kat kita? Dia perlu kat kita. Tapi kita ada perasaan tak hajat kat duit? Ada. Duit ada tak perasaan hajat kat kita? Tak ada. Sekali lagi soalan, siapa bodoh? Kita ni bodoh, kita lah bodoh. Perasaan kita tak pergi ke orang Ta'ala, duk pergi kat makhluk, duk pergi kat duit. Allah bodohnya kita. Ilmu tu pun kita belajarlah dulu, cuma kod dulu tak ambil perhatian. Ni ambil perhatian. Bodohnya kita ni. Bodoh macam mana? Bodoh habis bodoh lah. Tambah pula tak rasa hajat ke orang Ta'ala, duk rasa hajat kat duit, siang malam pagi malam, duit. Bukan maksudnya ambil duit berparit, bukan. Pasal lapar kena makan. Mana boleh lapar, zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah bagi kenyang aku, bukan makanan bagi kenyang aku. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kepala otakmu, makan nasi. Tauhid yang betul ni nasi pun makan. Makan pun dengan bismillah. Makan tu dengan tauhid kenal. Mu yang nasi aku tak pasal makan mu. Kalau Allah Ta'ala tak suruh aku makan dia, aku tak makan ni. Tapi kena makan siapa? Allah Ta'ala perintah kulu wasyrabu, aku junjung perintahmu ya Allah. Aku makan pun muslim product only. Hak syiah cawnya sorry Sunfat ke cak pimpong ke jambo ke, very sorry. Haji syiau tak syiau, haji sia dak lagi No ayam ikan bilis kan, no nampak no nama no macam NUR, rupanya zulumat. Contoh tak faham sudah saya yang bahasa tu. Duk makan Maggi, sabun pun aku takkan pakai lah, soplan tak soplan. Aku beli hak jasmine tu. Contoh. Nak faham apa nak? Junjung perintah Allah Ta'ala ni. Allah yang suruh makan, Allah suruh minum. Cari hak halal, hak baik. Yang tu pun sebenarnya taat tu. Tu pun pahala tu, ibadat tu weh. Bukan walaupun sabit makan minum. Sabak bagi betul, bagi ikut syariat az-zahir, hati tawajuh ke Allah Ta'ala. Duit simpan elok-elok, malam masuk rumah kunci, sabab kena buat untuk keselamatan. Tapi yang bagi selamat aku siapa? Allah ni sabab selamat. Yang bagi kita selamat daripada apa kita takut siapa? Allah. Ya amanal khaifin salimna bima nakhaf. Tu tambah doa, duk minta pula. Memang munajat sungguh Allah Ta'ala. Wahai Tuhan yang memberikan kesejahteraan pada orang-orang yang sejahtera dan selamat. Selamatkan kami apa yang kami duk takut macam ni. Dengan jerbu lah, dengan terbakar lah, dengan DAP lah, buah pay tu. Dengan pendatang haram lah, 100,000 Cina masuk harga naik lah, dajal lah, sesat lah, banyak ni, takut macam-macam tak. Siapa selamat yang kita? Sahabat selamat, mu kena buat. Ngaji akidah, ngaji duduk bawah tok guru, mu kena ngaji ilmu tauhid. Cari wang ringgit, tak ada cari wang ringgit, payah juga. Tapi pastikan sumber halal, cari makanan pun halal. Sabab-sabab untuk cari redha Allah Ta'ala kena cari.
Nak takut apa? DAP. Lain kali Ustaz duk pangkal lah DAP tu. Contoh kan. Sahabat selamat kena pergi buat. Lepas tu anak kita boleh undi. Daftar undi siap-siap. Umur 18. Contoh. Tengok mati kan macam jadi kat Johor tu. Tengok tak daftar undi lagi. Tak putih mata. Contoh kan. Minta selamat, minta orang salah. Tapi sabab selamat, ikhtiar tu atas hidayah. Minta, ya amanal khaifin, salimna wa mimma nakhaf. Ni perjalanan tauhid ni. Siapa dia nak ajar tauhid jenis ni? Bukan senang nak jumpa tok guru nak pergi ajar tu. Wajib tak mengaji? Wajib weh, fardu ain atas segala fardu. Mu makan minum pun tak fardu sampai terang ni fardu besar lagi. Jadi nak faham apa ni? Allah saja wahdaniyah kat dia. Dia saja asal dalam bab ketuhanan. Dia tafarrada bi uluhiyati, dia tafarrada bi uluhiyati. Tafarrada tak mana? Bab zat, sifat, afal, asar, la ilaha illallah. Jadi kalau ada dua tak mungkin. Bila ada dua tu pun makhluk. Saya dua makhluk. Pasal ilah ni satu lah. Bila satu je, bagaimana mungkin? Kalau nak kata dua, mana mungkin ada dua, sedangkan dia Allah Ta'ala ni zat yang berhajat kepadanya tiap-tiap satu yang lain. Bila semua makhluk berhajat kepada dia, ilah satu, tak mungkin dua. Kalau dua macam mana? Kalau dua makhluk tak ada leh. Isyarat Quran, lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata. Tu pun dalil sekali lalu. Kalau mudah fikir je nak. Jangan kata dua Tuhan. Perdana Menteri ada dua sudahlah. Lim Guang Eng satu, Mahathir satu. Macam? Mampu kita. Betul? Kalau dua Perdana Menteri pun mampu lah. Kalau kata dua Tuhan je nak. Tak ada kita. Saya ngaji tu kata apa? Tak payah dua Perdana Menteri ya. Isteri seorang untuk laki dua. Macam? Cukup dah. Yang tu pun kita tak boleh terima akal lah. Tuhan dua macam mana? Subhanallah, la ilaha illallah. Murni akidah dia. So ilmu tu nak kutip. Inilah ilmu iman. Kena mengaji ke boleh tuk tepi jalan ya. Tuan-tuan tak terti hal lain, tapi yang ni ngerti tak. Hal lain biar bodoh lah. Yang ni jangan bodoh. Bodoh ni, bodoh tak ada ubat. Betul, bodoh tak ada ubat. Apa bodoh tak ada ubat? Mu kufur, mu syirik. Tak ubat apa? Ni nak pergi jadi tauhid ni. Bodoh tak ada ubat lah. Maksudnya, wah habis ya. Mu mati kufur, mati syirik. Allah Akbar. Alhamdulillah. Jadi asal saya nak sebut kewadaniyah tu, nak dalil, nak ambil bahan daripada kitab ni, dia sebut jumlah dengan hak kita jumpa semalam. Jumpa tak? Ni. Kalau ikut kira dengan maknawiyah tu, 9 tu ada dah. Walaupun kitab kita disebut yang ni baru 4, wadaniyah ni baru 5. Saya dah tolong kira 9. Nanti ada lagi yang ambil faham, sambung lagi tu insya-Allah. Wa yu'khadhu minhu aidan udusul alami bi asrihi. Sambung itu insya-Allah. Ada soalan? Ya. Untuk kita fikir zikir dalam tauhid ni, saya rasa benda ni satu benda yang sukar kalau ikut saya. Pertama sekali, benda ni kita macam dapat bila kita dalam keadaan kita sendiri. Kita macam suluklah sebenarnya. Ya. Bila kita dalam keadaan sendiri, benda ni dia boleh datang dengan zikir kita, dengan fikir kita. Ya. Dia bila kita ada dalam Masyarakat. yang ramai. Yang ramai lah. Kita orang benda ni memang tak boleh datang. Ya. Dia suka untuk datang. Ya. Jadi kita tak fikir kepada tauhid. Bila kita dalam keadaan yang ramai. Yang keduanya saya tengok bila kita zikir, fikir ni, bila saya buat, saya rasa dia cepat letih. Dia jadi cepat letih. Bila kita zikir, fikir berlainan. Kalau kita fikir, kita zikir tanpa fikir tidak ada masalah. Kita 100, 200 kita boleh buat. Tapi bila kita zikir dengan fikir, dia jadi cepat letih dan cepat letih. Itu saya tengok. Memang saya tak boleh nampak. Yang tiganya saya tengok dia tak boleh fokus. Jadi apa masalah? Jawapan dia kalau ikut satu kan? Tak pernah ada latihan. Tu yang jadi susah semua. Fokus tak boleh. Cepat letih, cepat ngantuk.
Kita kalau tak zikir dan fikir, sebenarnya duk zikir dan fikir tak? Zikir dan fikir, tapi bukan zikir-fikir ke orang salah. Zikir dan fikir pada selain pada orang salah. Letih dah mengantuk tak? Tak letih pun. Fikir makan, fikir minum, esok kerja sekolah nak masuk pukul berapa, nak periksa buku mana, ni periksa percubaan dah habis, markah. Guru kadang-kadang duk minta markah hantar kan, duk fikir pula tak? Ngantuk tak? Ngantuk tak? Tak ngantuk pun. Sehat apa? Sambil duk makan nasi tu boleh fikir, oh periksa ni budak ni markah. Dulu dia markah elok ni pasal apa markah jatuh ni? Apa masalah dia ni? Ni duk fikir anak orang seorang-seorang ni. Contohlah cikgu, saya sebut dalam konteks cikgu lah. Hak motong lagi saya bagi contoh motong kan. Tapi dah tanya tu cikgu, saya bagi contoh cikgu lah kan. Sorry sikit boleh kita melawak tu dia. Ni duk makan tu mikir ni sekolah ni prestasi macam dah. Lagi markah ni pun dah tengok dah macam mana nak berjawab dengan cikgu ni. Penolong akademik penolong kanan akademik soal kita ni macam mana ni prestasi. Kita pula pegang budak SPM ke apa ni. Kita ada subjek, kita pula penantian guru gini. Macam mana nak berjawab ni? Macam mana nak tingkat operasi? Peksa tak lama dah ni budak-budak anak SPM ni. Debat gedebuk. Ngantuk tak? Tak ngantuk dah. Makan pun macam dah. Anak ni nak cuti, dia orang pula ada peksa stem ni, dia orang duduk peksa juga. Ni. Susun dalam kepala. Ngantuk tak ngantuk? Tak ngantuk ah. Pasal apa tak ngantuk? Memang kita duk hidup macam tu dah. Bila nak ubah perangai tu, pergi fikir ke orang salah, dia macam ni. Yang kita buat hal lain tu memang zikir dan fikir sebenarnya. Zikir peksa sekolah, peksa markah, kan zikir dan fikir dan jatuh hati tu. Touching ni. Cik penolong kadang, betul. Contoh kan, markah budak-budak macam ni. Rumah ni. Saman tak payah lagi. Elektrik ni dah habis tarikh. Contoh kan. Bini macam ni, anak macam ni. Semua tu fikir, zikir, fikir masuk hati. Semua masuk hati. Tak penat pun. Okey? Kita susun atur semua satu. Bila kita tak pernah pergi ke dalam bab fikir ke orang salah ni, dia memang letih kan. Pasal apa? Tak pernah buat. Dia kekok. Jadi yang pertama tadi masalah kita nak buat tu tapi dia jadi susah kan. Susah nak hadir. Nak tumpu tu macam tak boleh. Memang tak boleh, tak mahir lagi. Saya ngaji Tok Guru buat misalnya ni. Mula-mula bawa kereta, mula-mula belajar driving school. Boleh tak? Start engine, bawa kereta ni, cikgu duduk sebelah ni. Sambil tu makan roti gardenia. Roti gardenia, bukan roti lain gardenia. Boleh tak? Start engine, pegang sebelah tangan ni. Ni tangan kiri pegang steering, gear dah masuk dah. Main kelas. Ni, cikgu duduk sebelah ni. Hari pertama. Boleh tak? Pasal apa tak boleh? Hari pertama, hari pertama tu tahu tak macam mana? Betul. Tukar gear. Kelas. Tekan kelas tekan dulu. Ni siapa tak masuk? Kelas tekan rapat lagi. Tekan. Steering tu tengok jalan tu. Kena jekah. Siapa jekah kita? Tak ada guru jekah. Padahal payah pandai. Dia kena duduk sebelah. Bagi saya duduk sebelah dah lah. Jangan duduk sebelah, duduk depan pun tak mau. Sorry saya punya bahasa kasar sikit tu lah kan. Kena tegur. Jadi kalau dia sekali dua kelas. Satu kelas pun 5 minit ya. Sejam setengah cukup lah. Tak cukup lagi kan? Kalau boleh 2 jam, 3 jam macam mana? Baru puas hari ni pergi belajar sekolah. Puas hati. Cikgu pula cengeng, cepat sikit pandai dah. Pergi kali kedua macam mana? Makin pandai. Lama-lama macam mana? Tak heran bawa kereta ni. Masuk kereta ni, undur macam tu kan. Jalan bengkok-bengkok macam tu, jangan kata bawa depan. Bawa belakang ni, macam bawa depan. Tekan. Kalau ada gear 5, bawa gear 5 tu. Ni tengok ni. Tengok cermin belakang lah. Tak payah koleh tu. Tengok ni pasal dah terror. Sampai dia orang kata, kena laju sangat ustaz pun. Aku terror orang tu ya. Sambil tu boleh makan, boleh minum air lagi. Air pun minum. Boleh bawa telefon lagi ni. Ya. Boleh, tak apa tu. Tu boleh. Pasal apa?
Dah pakar. Dah pakar. Ni tak pakar lagi. Nak faham istighna pun berapa dia? 9 apa dia? Hayat, iradat, kudrat, ilmu dia tu. Nak kira sifat mani hak dalam iftikar, betul kata apa? Iftikar teko dengar ustaz ada sebut teko mana apa teko iftikar pakai mana apa pakai. Rupanya itu pun tak tahu ni kalimah pun tak boleh nak telan lagi. Sorry saya sebut itu contoh lah kan. Jadi kalau faham semua soalan tu, dia masalah apa? Tak ada pembimbing untuk bimbing. Jadi dia mesti kena ada duduk dalam camp latihan. Mesti ada tarbiyati camp. Kalau sebut ni budak SPM kita, dia boleh jawab SPM macam apa? Oh, daripada tingkat 1. Kita kira sekolah menengah tu dah 5 tahun dah. Peksa bulanan 1 hari. Setengah tahun akhir tahun 1 hari. Kalau yang ikut SEM lah. Betul? Markah pun dah bagi macam ni, briefing macam ni. Bagi homework berarti. Guru pula bukan seorang, bagi ikut kepakaran masing-masing. BM matematik, sains macam ni. Oh, bagi betul matematik. Lepas tu bagi peksa, berjaya tak? Oh, dia jawab peksa macam tu lah. Dia tengok buka 10 minit dia belek tu, senyum je. Ya Allah. Saya sebut saya dulu peksa macam tu. Saya tengok dulu, lega ya Allah, mudahnya soal peksa semua. Dah awak tak angkat kepala. Habis tulis semua tu, jawab semua yang ni yang tinggal sat, yang ni tak ada idea lagi, ni patah balik tulis semua. Ni jawab mesti selesai tu. Macam setengah jam lagi. Best. Tegak. Pasal apa? Tengok latihan macam mana? Latihan macam mana? Agak-agak kalau tak ada lah macam mana? Tak pernah hak sekolah pun tak pergi, ponteng pelajaran latih tubi tak buat. Tengok kertas pun dah macam ni lah. Allah. Untuk apa? Nak jawab tak boleh. Kederat tak ada fikir. Untuk jadi macam mana? Macam ni. Dia jadi je ni. Tu ngantuk tu. Orang semua keluar peksa dah, kita tak keluar lagi. Bukan duk zikir, pasal tidur tak bagi makin. Terlalu letih pasal apa? Tak pernah ada latihan, cuba nak buat, memang gagal. Memang sangat susah. Tak pernah bersilat, cuba berlatih. Tak pernah lari walaupun 10 meter contoh. Cuba lari maraton 10 km. Ya. Maraton. Ya. Boleh? 2 km tombang mapuh itu ya. Itu kot bahasa mudah lah kan. Jadi apa masalah kita ni? Satu ilmu, kedua latihan. Jadi kena cari ilmu satu kena faham, dan latihan dia mesti latihan dengan berguru. Satu terbaik. Apa pun guru dia. Ngaji Al-Quran berguru, apa ngaji buat surat kiriman berguru. Nak buat sate pun berguru, buat nasi lemak, buat sambal pun berguru. Nak potong bawang, nak buat rekaan gubahan pengantin pun berguru. Mu buat macam mana? Lawa lah mu buat. Lawa aku buat tak jadi. Senang tengok dia potong timun. Senang ya dah. Berguru, tunjuk ajar, mau buat tak? Boleh lah tu, 10 kali buat pandai lah. Buat. Jadi macam mana? Zikir tanpa fikir, syaitan tak kacau. Itu dia tak kacau macam mana zikir tanpa fikir. Satu nak sebut macam ni, tak semayang tu dah semayang tu dah semayang nak tumpu perhatian. Dia lagi marah dia lagi tak suka punya, dia akan halang punya. Lagi mana jauh pada perintah Allah, dia lagi relax tu. Lagi mana kita nak buat dengan tumpu tu, dia akan bagi susah, bagi fikir, macam-macam halangan akan ada. Pasal apa? Pasal setiap benda yang kita nak pergi ke orang salah ni, lagi besar kita tuju ke orang salah, lagi besar halangannya. Satu kena ada guru. Memang kena ada guru. Saya sebut macam ni, kalau SPM guru dia sampai bimbing satu benda ya. Kalau PhD macam mana? Dia kena ada pensyarah khas. Dia tunjuk ajar satu. Macam ni. Ada masa kena duduk dengan dia. Dia semak apa kita punya kertas, assignment apa kita buat tu, dia cerita macam ni. Sekarang boleh faham.
Boleh, habis buat. Buat, dia semak dulu. Untuk kepastian kita hantar sikit dulu kerja kita buat. Betul tak macam ni saya buat macam mana? Dia kata, okey, puas hati. Teruskan. Macam mana? Dia mesti ada guru yang orang kata apa, khas bimbing tu. Sama bab batin pun. Ada guru khas bimbing. Kita kot sekali lalu. Jadi nak cari khas tu, saya ada sebutkan isyarat guru-guru apa. Cari masa, kena setting tak. Lunch pun kita bagi masa untuk lunch dengan family. Balik kampung, ada masa untuk balik kampung. Ni kena ada masa dengan guru. Kena ada masa. Sikit saya sebut ni. Kadang guru bagus lah. Kita akad-akad nikah, dia tu tak pergi rumah bini 2 tahun macam akad-akad nikah lah bini lah ni, tak bawa balik rumah pun bini, tak pergi jumpa pun macam mana. 2 tahun lah tu baru datang, baru jumpa bini. Okey lah, agak dapat anak. Boleh faham soalan? Boleh faham soalan? Dapat anak sama agak. Kita jumpa Tok Guru besar lah ni, dia ajar kita macam-macam, tapi lepas tu 2 tahun kemudian baru datang, tak ada latihan apa-apa pun, tak ada hubungan apa-apa pun. Lepas 2 tahun akan datang, agak-agak boleh tak jadi ahli tauhid? Boleh tak? Ahli tauhid tak kucing apa? Saya punya pasal tak kucing lah. Mana nak sebut tu, masa kredit awas kita yang munasabah, guru dapat latihan tarbiyah. Dan latihan terbaik ni dia bukan teori dengan kita belajar ilmu. Yang ni teori. Dia yang kita duduk jalan harian tu, dia duduk sebelah. Apa duk berlaku semua dia cerita tauhid. Macam ni. Dia ada cerita lah. Saya guru dulu sebut macam ni. Ni saya ajar balik macam ni. Dulu tok guru saya carah macam ni. Macam ni. Kau kena ingat macam ni. Jadi apa? Ada yang baik, ada buruk, ada masalah ke apa-apa. Macam ni. Dia tunjuk aja satu-satu. Hak tu nak dapat hak tu terbaik sekali. Macam tu kot sekali lalu untuk jawab. Jadi masalah kita halangan apa? Memang nak buat baik tu halangan. Dan antaranya kita ilmu pun sebenarnya tak sempurna lagi. Dah usaha bagus dah. Cuma jangan putus asa dengan usaha. Terus kan. Apa boleh buat? Ngantuk pun. Ngantuk lah. Saya pun duduk ngantuk lagi. Jangan kata ego. Saya pun ngantuk. Zikir. Boleh lah. Waktu yang kita bertahan, boleh bertahan lah. Bertahan. Sampai satu tahap dia tak boleh. Tambah pula dia bukan prime time kita zikir. Dia dah apa? Baki of the time. Apa dia panggil? How many time left that you can zikir? That's only, then only we will zikir. Boleh faham tak sebut kan? Sekarang dah sampai no time dah nak zikir. Buat kerja ni sibuk letih dah bawa pegang tasbih. Dia bukan aku tinggal semua ni tengah fresh ni zikir tu. Ngantuk tu baru pergi buat kerja. Baru pergi masak. Duk fresh tu Allah. Selagi duk fresh tu tak usah berhenti zikir. Yang tu pun nak tukar perangai tu. Dia mesti buat dalam keadaan suluk. Memang bahasa dia suluk lah. Bahasa. Sekalipun tak masuk hutan. Masuk hutan pun lagi susah nak fikir pula. Duduk hutan lagi ada hantu raya mana pula. Kena sampuk polong ke apa lagi susah pula. Ada rimau ke apa, contoh kan. Kita duduk bilik guru. Dia orang ada hal masing-masing. Kadang-kadang kita suluk lah. Dengan headset pun kita suluk lah. Tak peduli lah. Tak apa cikgu sampai ke belakang. Duduk suluk lah dengan headset selalu. Suluk lah. Suluk sampai lupa orang lain, betul tak? Betul tak? Tawajuh tak? Tumpu perhatian tak? Bunyi titit. Kita tahulah ni bunyi tang mana ni. Ada orang tak pernah pegang handset, diam lah dengar saya cerita apa. Duk suluk tak? Sekarang ni walau duk suluk tu, tutup handset tu. Macam mana? Walaupun anak bini keliling, siapa orang keliling, anak murid keliling, tapi janganlah tengah duk buat kerja kan. Duk ada tugasan mengajar, kita duk suluk itu. Apa ni? Saya tengah suluk ni. Bodoh betul. Janganlah buat macam tu. Yang masa kita duk pegang handset tu, tutup handset tu, guna masa tu untuk suluk, untuk zikir ni. Ya. Zikir. Zikir dan zikir. Buat tengok. Bimbingan sekali lalu teori dah ajar.
Nak praktikal lah pula. Dia tengok sekali lalu. Jadi memang bahasa dia suluk, betul. Kalau duk faham, duk suluk dengan handset, sekarang tukar suluk dengan zikir. Cuba belajar zikir dan fikir tu. Yang tu suluk kita. Ada masa lapang, bukan handset. Tak. Handset ni bagi time 5 minit, yang lain tutup. Yang lain biar, lantaklah nak bunyi apa-apa. Aku zikir dan fikir sekarang. Siapa yang orang kata, selalu duk kawan dengan handset ni macam tak ada handset ya. Handset yang masuk ayat apa? Ni handset. Ni apa? Ada kerja sikit. Contohlah contoh. Ada kena buat macam tu. Baru boleh suluk. Baru tak boleh suluk. Saya sebut tu untuk saya lah. Saya pun bukan suluk tu lah mana. Tapi memang kena buat itu. Kena buat macam tu. Saya jawab soalan. Lain? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa min awwal rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.